Assalamualaikum guys, bersama aku lagi dalam tim Panji. So aku nak ucap kat hampa selamat berpuasa di bulan Ramadan. Okey, untuk vlog kali ni aku nak sambung balik part 2 untuk kisah tentang Dajjal, siapa itu Dajjal. And kali ini kisah Dajjal di zaman Nabi. Stay bersama aku. So, sudah pasti hampa pernah dengar tentang kisah tentang Nabi Musa ni dengan mukjizat-mukjizat yang diberi. Di antara salah satu mukjizatnya adalah terbelahnya lautan untuk kaum Nabi Musa ini menyeberangi ketika lari daripada serangan tentera Firaun ni, kan. So kehidupan sebelum peperangan tu, ketika ada majlis atau perayaan pada zaman Firaun tu, orang Bani Israel ni suka meminjam barang kemas ataupun perhiasan daripada orang-orang yang ada barang kemas ni untuk pergi ke satu majlis tu, untuk merayakan satu majlis tu. Dan pada satu ketika itu orang Bani Israel ni dikejar oleh tentera Firaun ni, dan mereka melarikan diri mengikut Nabi Musa. Dan masa itulah berlakunya peristiwa laut terbelah dan mereka melintasi lautan tu sehingga ke seberang. Dan bila sampai ke seberang, pada satu masa tu Nabi Musa dia nak pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Sinai pada masa itu, dan dia tinggal kaum dia bersama dengan Nabi Harun. And Dajjal ni, dia dalam Quran dia tak diceritakan secara detail ataupun secara lengkap, tetapi ada satu ayat yang ada kena mengena dengan Dajjal. And mengikut kajian jumhur ulama juga, dia mengatakan bahawa Dajjal ni ada disebut dalam Quran tapi dengan nama yang lain. Kebanyakan yang kita dengar tentang Dajjal adalah disebutkan dalam hadis, kan. Hadis dia ada berbagai sebab dia. Antaranya hadis ni dia nak menyatakan Al-Quran ataupun dia nak menerangkan tentang Al-Quran, dan dia nak menjelaskan kita tentang maksud dalam Al-Quran. Okey. Antara ayat yang ada dalam Al-Quran, antaranya surah Taha, yang dipetik daripada surah Taha, ayat 85 yang bermaksud, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Dan surah Taha ayat 85. Okey, Samiri yang disebutkan ini, kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahawa Samiri yang disebutkan inilah Samiri itu adalah Dajjal. Dan apa yang dilakukan oleh Dajjal, apa yang disesatkannya pada satu hari. Okey, Dajjal ni kalau kita tahu tentang cerita tentang Dajjal, dia dikurung daripada umur usia 5 tahun sehingga usia 100 tahun. Okay, kerja dia tidur, makan tidur, makan tidur, makan bangun tidur, makan bangun tidur, macam itulah sampai usia umur dia 100 tahun. And nikmatnya Allah bagi kat dia ni, dekat Samiri ni, kat Dajjal ni, apabila dia bangun saja, malaikat Jibril telah sediakan makanan dekat dia, dan dia memakan makanan tu. And itu nikmat yang Allah bagi dekat dia. And bila sampai usia dia 100 tahun, dia rasa hidupan dia hanya macam tu saja sampai usia dia macam ni. Aku dah besar ni, hidupanku macam ni saja. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Macam tu kan. And Jibril ni, pada saat Samiri tidur, kan, Dajjal ni tidur, Jibril ni memegang satu pen yang merupai tongkat seperti kita tengok tu, tongkat sihir macam itulah. Tongkat tu, pen tu digunakan untuk menulis kalimah-kalimah tauhid yang untuk diajar kepada Samiri, untuk diajar kepada Dajjal, kan, semasa Dajjal dikurung. Okey, apa yang diceritakan dari kisah Nabi Musa, kalau kita dengar, adalah seekor lembu yang dicipta dan menyesatkan kaum Nabi Musa. Okey, pada masa itu kaum Bani Israel ni, mereka rasa macam, oh, aku dah ambil barang orang, aku dah ambil barang orang yang aku tidak pulangkan. Itu dosa seperti yang dibagi tahukan oleh Nabi Musa, bahawa kita ambil barang orang tu, itu semua berdosa, kan. So Bani Israel ni dia merasa macam mana kami nak pulangkan barang-barang kemas yang kami ambil ni. Okey, pada masa tu pengikut Nabi Musa ataupun Bani Israel ni, jumlah ramai dia lebih kurang dalam 70,000 orang, kan, pada masa itu. And Samiri ni dia masuk ke tengah-tengah kaum Bani Israel ni dengan pelbagai magic atau keajaiban yang dia tunjuk dekat kaum tu. Di antaranya ini, salah satunya ialah mencipta seekor lembu daripada emas. Okey, pada satu masa tu rakyat kaum Bani Israel ni tengah khawatir, macam mana kami nak buat ni, kami telah ambil barang orang yang kami tak pulangkan balik. Masa itulah Samiri panggil, Samiri keluar dan bagi tahu, sekarang ni kumpul semua barang-barang tu, kumpul semua barang-barang yang hangpa ambil tu, kumpul satu tempat.
Dan Samiri ini dia meleburkan emas tu kan, emas yang dia kumpulkan tu dia meleburkan. Dan apa yang dikatakan, diceritakan oleh dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, bahawa Samiri ini dia telah mengambil sesuatu daripada Jibril. Dan dia telah menyatakan sesungguhnya dia telah mengambil sesuatu daripada Jibril, iaitu pen ataupun tongkat yang diceritakan tadi, yang merupakan macam tongkat sihir lah. So daripada tongkat itulah dia boleh buat macam-macam, dia boleh membentuk macam-macam. Dan daripada tongkat itulah juga dia membentuk lembu tersebut kan. Dan dia katakan lagi bahawa dia mengambil satu daripada jejak malaikat Jibril kan. Kalau diceritakan bahawa malaikat Jibril bila dia berjalan bersama Nabi Musa, setiap pijakan dia tu akan terdapat tumbuh-tumbuhan, akan tumbuh suatu tumbuh-tumbuhan, akan menghijau lah macam tu kan. So dia mengambil daripada tu dan dia lemparkan ke dalam emas yang dia lebur tu, dan dia membentuk menggunakan pen ataupun tongkat yang dia curi daripada malaikat Jibril tersebut kan. Dia bentuk, jadilah seekor anak lembu, anak sapi. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa anak lembu tu ada dua lubang yang mengalirkan angin sehingga mengeluarkan suara, dan suara itu bercakap kan. Suara itu cakap, ketahuilah wahai Bani Israel, aku adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, dan Musa telah melupakan aku. Kononnya macam itulah kan, dia kata kepada kaum Bani Israel. Disebabkan ketasupan Bani Israel ni dengan apa yang dikatakan oleh lembu tersebut, anak lembu tersebut, maka kaum Bani Israel ni pun menyembah lembu tersebut kan. Mereka menyembah lembu dan sesatlah kaum Bani Israel ni kan. Selepas turunnya Nabi Musa daripada Bukit Sinai, selepas menajak kepada Allah, dia turun ke tempat Bani Israel tersebut. Dia turun ke situ, dia melihat bahawa kaum dia, Bani Israel ni dah sesat, telah sesat, dan dia pun menyembah berhala, menyembah lembu tu balik kan. Masa tu Nabi Musa berasa sangat marah. Nabi Musa menarik janggut Nabi Harun, seperti yang diceritakan. Dia menarik janggut Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Harun pun berkata, aku dah bagi tahu dah, tapi dia pun tak mau dengar, dia pun tak mau dengar juga. And Nabi Harun kata yang menyesatkan ni adalah Samiri kan. Lalu Nabi Musa dia bertambah lagi dia punya kemarahannya. Dia pun berkata kepada kaum dia bahawa, apakah kamu tidak tahu apa yang aku ajak kepada kamu semua ni tentang Allah SWT, dia Tuhan yang satu dan sebagainya. Dia bagi tahu dekat kaum dia, dan kaum dia tak mau ikut. Dan akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Samiri dan marah dekat Samiri. Dia berkata dekat Samiri, and apa yang dijawab oleh Samiri? Samiri kata, sungguhnya aku lebih tahu semuanya, semuanya aku lebih tahu segalanya daripada hampa tahu. Dia kata, kononnya macam tu lah kan. Dia kata kepada Nabi Musa, jangan sentuh aku, biarlah aku duduk sendiri kat sini, and aku melayari kehidupan aku, jangan sentuh aku. And Nabi Musa menghalau Samiri ni, and daripada situlah Samiri ni dia merantau ke merata tempat dengan berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai bentuk, and berbagai-bagai cara untuk menyesatkan kaum-kaum umat Islam yang berada di muka bumi ini. And apa yang terjadi selepas tu, Nabi Musa memusnahkan patung berhala anak lembu tersebut dan melempar patung tersebut ke dalam laut. Dan dia marah, dia murka kepada kaum dia. Dia berkata, sesungguhnya kalian telah melakukan dosa yang besar, bertobatlah kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Dan ada setengah yang telah mati selepas meninggal akibat menyembah patung tersebut, dan mereka mati, dan itu tidak boleh diampunkan lagi. Dan selepas itu, pengembaraan yang seterusnya adalah yang seperti yang diceritakan oleh seorang ustaz daripada Indonesia, yang menceritakan tentang Samiri ni dia pergi ke zaman Nabi Isa, di antara salah satunya zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan penyamaran yang dia buat adalah sebagai menjadi seorang yang menentang Nabi Isa, dan nama dia adalah Yudas Iskariot. Okey, untuk abang tahu yang lebih lanjut tentang kisah Nabi Isa, teruskan tonton aku punya video Tim Panji, dan jangan lupa subscribe, like dan tekan butang lonceng. Assalamualaikum.